Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah SWT. Kita tuan-tuan semua boleh, puan-puan semua boleh jumpalah. Okey. Mudah saudari dalam video ni, ya. Siapa yang dapat video ni, alhamdulillah lah kita jumpa dalam video ni, dapat saya berkongsi ilmu dengan saudara-saudari lah. Selawat dan salam dengan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Moga-moga apa yang kita lakukan ini dapat syafaat daripada baginda SAW di akhirat kelak, insya-Allah. Sebelum ni saya mencakapkan minta maaf dululah. Sekiranya saya punya kesilapan video dulu, saya tak jelas suara saya tak proper cara saya bagi ilmu sekarang ni kan. Jadi kali ni saya cuba nak berikan ilmu tu secara betul-betul lah. Tak ada lagi bagi macam sekadar-sekadar gitu-gitu je kan. Ni macam tak ikhlas pula kan. Jadi saya nak bagi video biar secara betul lah. Okey, untuk bagi perkongsian pada saudari semua. Dan juga bekan-bekan nama saya lah, itu utamanya. Okey, tajuk hari ni iaitu hikmah Ramadan. Okey, dah hari minggu lepas itu pun dah buatlah hikmah Ramadan kan, siri pertama kan. Kali ni kita sambung lah. Tanpa kita refresh balik yang dulu tu, kita sambung lagi untuk habiskan. Lagipun bersempena dengan Ramadan dah dekat dah ni, berapa hari je, kan 6 hari, rasa 6, 5 hari macam tu. Jadi memang dekat, jadi kita kena siap-siap cepat supaya apa yang sampaikan ni saudara-saudari boleh, tuan-tuan boleh dah siap sedia dah. Siap-siap sedia untuk kedatangan Ramadan. Baiklah, kita mulakan dulu ya. Okey. Ramadan ni dia adalah satu bulan yang mulia. Ya, bulan yang mulia di mana keberkatan dia tu lain berbanding dengan bulan lain lah. Sebab keberkatan bulan Ramadan ni dia tak sama bulan bulan lain macam bulan Syawal, bulan Zulkaidah, Zulhijjah. Tak sama keberkatan dengan bulan Ramadan ni. Ramadan ni Allah bagi kita macam seolah macam dia bagi hadiah kita lah. Kan Allah ni memang sayangkan hamba dia. Dia datangkan Ramadan pada kita ni supaya kita penuhkan keberkatan dalam tu. Macam tu. Jadi ini tanda kasih sayang pada Allah Taala. Dia muliakan Ramadan ni. Jadi dalam Ramadan ni banyaklah kemuliaan Allah letakkan Ramadan. Itu pertama apa yang kita tahu iaitu syaitan dibelenggu. Lagi iaitu apa dia? Di situlah bulan adanya malam Lailatul Qadar. Lagi di situlah masanya azab orang yang diazab kubur ni dibebaskan. Ada. Jadi benda-benda ni Allah dah muliakan sungguh dah. Jadi kalau Allah dah muliakan betul-betul Ramadan ni, takkan kita nak macam orang bagi hadiah kita lah, tak kita tak sungguh dapat guna hadiah tu. Contohlah orang bagi hadiah kita kan, basikal. Takkan nak guna simpan basikal ke store je. Kita bawa basikal betul kan. Macam tu lah. Allah dah letakkan Ramadan daripada kita ni, satu benda besar pada kita. Takkan kita nak biar macam tu je. Kena gunakan Ramadan ni sepenuhnya. 30 hari tu sepenuhnya. Macam tu. Itulah maksudnya apa yang Allah lagi bagi kepada kita. Jadi banyak kemuliaan Allah Ta'ala Ramadan. Salah satu dia yang kita tekan sekarang ni syaitan dia belenggu ni. Kita kena ingat, kita ada dua musuh batin kita. Iaitu hawa nafsu dan syaitan. Syaitan ni dia apa? Dia sentiasa masuk ke liang-liang kita yang kesal dengan pada setengah ulama lah. Mengatakan masuk pada darah-darah kita. Jadi syaitan ni Allah dah ikat dia orang lain. Sekarang kita nak berdepan dengan apa sekarang ni? Nafsu kita. Jadi bulan Ramadan ni sebagai satu pendidikan hati kita. Ini pendidikan hati kita. Macam kita boleh anggap dia universiti lah. Maksudnya kenapa kata universiti? Pendidikan Ramadan ni. Sebab dia Ramadan ni mendidik hati kita. Betul-betul mendidik hati kita. Dan kita sekarang ni, nafsu ni, dia sebenarnya benda baik. Memang benda baik nafsu tu. Tetapi, kita menyalahgunakan kemahuan kita tu. Contohlah, kita nakkan makan. Memang kita sifat kita nak makan. Kalau makan tu mati lagi, kita tak makan kan. Tapi kita
berlebih makan pula. Itu maksudnya dah ikut kehendak nafsu. Patutnya kita makan sebelum kenyang, ikut sunnah Nabi. Tapi kita berlebih pula. Jadi itu sahaja, itu sifat nafsu, belum lagi sifat lain lagi lah. Jadi benda nafsu ni kena kawal. Dia bila nafsu ni, bila tahap dia teruk sangat tu, yang liar tu, itu jadi macam-macam ada masalah tu. Jadi orang yang ganas, jadi orang yang tamak, tak tenang jiwa semua. Ni sebab nafsu dah jadi keutamaan dia dah. Kalau syaitan masuk, habis lagi lah. Memanglah. Kalau syaitan lagi cucuk lagi kan. Tapi kita nak berkata Ramadan ni, syaitan tak ada. Jadi kalau ada sifat lagi kejahatan tu, kemungkaran, kemaksiatan berlaku ni atas kenan nafsu kita. Maksudnya nafsu tu masih dalam liar lagi. Kalau nafsu tu tak kekal kita dengan benda-benda yang kemaksiatan dan kemungkaran ni, maksudnya nafsu tu masih dalam keadaan tak terkawal. Macamlah kita ni kuda macam tu lah. Satu binatang jaga kan. Kalau dia tak ada kawan dia, kalau dia masih liar, kalau dia ada kawan dia dah liar. Okay, kita pisahkan kawan-kawan ni, tepi ikat. Tapi binatang ni masih lagi nak mengamuk lagi. Macam tu lah nafsu kita. Dia macam dia tak boleh tahan lagi. Rasa nak pecah lagi, rasa nak faham je lah. Kita tahu hati kita kan. Jadi benda ni memang akan jaga. Sebab tu nak Allah datangkan puasa ni juga. Hikmah dia, ada satu hikmah dia juga. Pernah ada satu kisah ulama. Di mana nafsu ni, dulu pernah ada masa Allah ciptakan akal dengan nafsu. Dua benda ni lah. Akal dengan nafsu. Masa Allah ciptakan akal ni, akal tu okey je lah. Macam dia kata, siapa engkau? Engkau adalah Tuhanku. Aku dah hamba-Mu, aku adalah Tuhanku. Itu akal lah. Akal. Jadi okey lah, akal ni betul. Nafsu pula datang, dia sampai 3 kali ke? Dia, siapa engkau? Aku adalah aku. Engkau dan engkau lah. Itu. Campak ke neraka. So setahun masuk neraka, panggil balik nafsu tu datang. Siapa? Siapa engkau, siapa aku? Aku lah. Engkau lah engkau lah. Tak balik. Tapi Allah letakkan satu neraka tu. Neraka ni kan banyak kan neraka kan. Neraka lapar. Nama tu neraka lapar. Allah letakkan nafsu tu kat situ. Keluar balik. Aku adalah, engkau adalah Tuhanku. Baru nafsu tu mengalah dengan kelaparan. Jadi itu yang kita nampak sekarang ni. Kenapa Allah wujudkan Ramadan ni dengan puasa? Begitu. Sebab puasa ni dia kekuatan dia, kalau kita faham betul-betul puasa ni, apa yang puasa ni nak. Dia mengalahkan, dia boleh mencakapkan nafsu tu. Kita kena ingat, puasa yang kita cakap ni kan bukan puasa tak makan je. Itu memang kewajipan lah. Kan kalau kita makan batallah puasa kita kan. Bukan hanya menahan makan dan minum. Ni menahan apa? Menahan mata kita, menahan hidung kita. Hidung dulu tak payahlah. Menahan lidah kita, menahan telinga kita, menahan anggota lain untuk melakukan benda-benda yang kemungkaran kemaksiatan. Itu dia sebenarnya. Tapi kita ni kadang salah guna dengan puasa tahan lapar makan. Tak, dia lebih pada tu. Itu cara kita melawan hawa nafsu kita. Allah dah belenggu syaitan, kita belenggu nafsu kita dengan benda-benda tadi lah. Puasa tadi, puasa makan minum, puasa mata, puasa lidah, puasa telinga, puasa tu. Jadi boleh carilah apa yang kita kena puasa mata tu. Macam mata tu jangan lihat benda maksiat. Lidah ni janganlah melompat pula. Kan? Cakap benda yang lara. Benda lara pun walaupun makruh tapi benda Allah suka kan. Benda yang terkaitan. Lepas tu telinga ni jangan sibuk dengar pula benda-benda yang kemungkaran kesihatan. Anggota lain pun jangan sibuk pula. Benda yang engkau buat benda yang baik je. Jadi kenapa pula itulah kita nak kekang. Jadi nak kekang benda-benda macam ni kena datangkan sifat-sifat mamudah. Sebab syaitan dengan nafsu ni memang bawa kita sifat mazmumah. Contoh tamak, bakhil, pemarah, tamak semualah, riak, ujub. Jadi kita datangkan pula dengan sifat mudah, berlawanan dengan dia. Tawaduk, rendah diri, sedekah. Sedekah
kita bersedekah lah. Dan bersedekah serta apa nama tu? Sabar. Redha. Itu dia. Jadi benda-benda ni yang kita kena buat. Seterusnya. Okey, seterusnya kita nak cakap pasal apa pula? Ramadan ni. Banyak benda nak cakap juga ni Ramadan ni. Sebab ni persiapan kita kan. Apa nak cakap Sekejap ya. Seterusnya kita nak cakap apa berkaitan dengan amalan-amalan dalam Ramadan. Amalan-amalan. Ni amalan banyaklah. Kita boleh beramal. Namun amal sunat. Kalau yang penting kita jangan tinggalkan solat. Ni saya nak satu isu saya nak cakap ni. Juga. Ada orang puasa tapi tak solat. Ada tak tahu aurat pun ada. Jadi sebenarnya puasa tu ada tak kaitan dengan solat? Mesti ada kaitan. Sebab dia rukun Islam ketiga. Solat tu rukun Islam kedua. Dia mestilah tak ada nama rukun. Rukun satu benda kita kena ikut di sekuan ni urutan dia. Kena pada masa dia lah. Ini tak. Masih saya tak tahulah tapi isu puasa tanpa solat ni memang satu benda yang bagi saya besar lah. Sebab ramai yang tak ada tak solat tapi puasa main. Sebab dia ingat puasa ni macam tak napar je, tak minum je. Padahal puasa tu lebih pada tu. Dan dia kenapa rukun ketiga lepas solat? Sebab solat lah paling penting. Solat ni perintah dia Rasulullah SAW dapat perintah ni direct dengan Allah. Masa tu pergi festival Isra Miraj kan. Nak menunjukkan betapa besarnya solat tu. Sebab bila kita solat dan puasa, kita tahulah itu tanggungjawab kita pada Allah. Kalau puasa saja tak makan, semua boleh tak makan. Jadi dah tinggalnya benda wajib dah tinggal. Solat wajib. Dan satu lagi berkaitan dengan apa? Taulat ni. Taulat jangan kita taulat pula. Itu sebab tu tak mencegah maksiat tu. Solat tu mencegah maksiatan. Jadi kalau kita tak bertaulat, tak mencegah maksiat lah maksudnya. Salah guna amalan tu. Masih ada yang solat tapi tak tahu aurat kat luar. Ada yang tak tahu aurat tapi tak solat pula ada. Ini pelik orang macam ni. Ini kita kena jangan adalah orang macam ni lah. Okay, jangan supaya kita jauhkan ataupun jangan jadi orang macam tu. Dia kita tolak Islam kita buat ni betul-betul kita disiplin dengan Islam ni. Macam tu. Jadi amalan-amalan utama Ramadan selain pada yang saya tadi itu tasbih, berzikir, berpuasa di siangnya, malam kita buat ibadah. Jadi masa-masa yang ada, contohlah sekarang ni ada setengah surau atau masjid, kalau dia dalam tazkirah bagi isyak kan. Jadi bila Ramadan dia nak buka puasa dah, masjid semua buka puasa. Jadi kadang dia malah buat tazkirah bagi isyak, ambil lah masa tu untuk kita baca Quran ke, berzikir ke, buat tasbih ke, berwirid ke. Itulah kita gunakan masa kita. Kan? Maghrib isyak kan lama, dalam sejam. Boleh baca Quran banyak, 2-3 buku solat boleh baca dah. Kan? Berzikir banyak. Lepas tu apa lagi? Isyak. Solat isyak. Lepas tu solat isyak, baru sambung ke tarawih. Solat tarawih ni pula itu adalah amal sunat yang hanya Ramadan saja. Maksudnya tak ada amal lain lagi dah. Tarawih lah. Jadi target kita tarawih tu biar penuh. Biar penuh. Sebab yalah tarawih ni bulan tahun ni je. Tahun ni pula bulan tu je. Ada benda lain. Tapi terpulang pada saudara nak buat saudara nak buat tuan-tuan nak buat 8 ke 20 terpulang. Ada yang tak sempat, ada yang nak tidur awal, ada yang dah 8, ada yang nak cepat-cepat kan. Tak apa 8, nak 20 lah. Terpulang pada saudari lah. Sajalah dia. Rasulullah SAW dulu buat 8 dengan sahabat. Tu. Tapi lepas tu Rasul balik lah. Sebab Rasulullah SAW tak nak samakan tarawih ni dengan solat-solat fardu. Dia belum solat fardu pun, dia solat sunat juga.
Dia pun suruh pada pun. Jadi ada sahabat nampak Rasul solat 20 rakaat. Tapi secara sendirian lah. Secara sendirian. Jadi di zaman Khulafaur Rasyidin yang kedua itu Khalifah Umar Al-Khattab, dia wajibkan pula. Dia mulakan dengan 20 rakaat. Sebab satu Islam dah ramai. Kan? Islam dah ramai satu. Jadi yang akan buat 20 rakaat. Kita pula rasa tadi lah. Jadi kita jangan kalau 8 20 jangan kita pula bertingkah pula. Tu 8 tu 20, 8 28 gaduh 20, 20 gaduh dengan 8. 8 gaduh dengan 20, 20 gaduh dengan 8. Jadi depan pandai pula gaduh kan. Lagi tak tahu Rasulullah buat 8 tu surah apa. Bukan surah Ikhlas. Surah Baqarah. Aduh. Okey. Okey. Dalam Ramadan ni, dia ada sejarah ni. Sejarah lah. Jadi sejarah yang kita kenal adalah apa? Adalah peristiwa Gua Hira. Kan? Di mana Rasulullah dapat Ramadan ni, Ramadan pula. Dapat wahyu. Wahyu pertama daripada Malaikat Jibril. Itu surah Al-Alaq ayat 35. Kan? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu dia ayat dia. Jadi ayat ni lah yang pertama wahyu Rasul dapat, dan lepas itulah mulanya nantikan beliau sebagai rasul. Itu maksud maknalah, bermaknalah apa peristiwa tu. Itu juga masa perang Badar pun Ramadan juga. Masa tu rasa baru Ramadan lagi masa tu. Masa tu tahun tu baru lagi Ramadan tu. Tapi waktu tu juga dia kena perang Badar. Dia uji lah. Time tu pula ni memang kena perang pula. Kau saya kalau kita nak pergi perang memang penat lah. Kan? Tapi kalau orang sahabat-sahabat dulu, dia iman tinggi tau. Dia kau syahid-syahid nak syahid betul-betul. Jadi dia pergi berjuang perang. Alhamdulillah Allah bagi juga kemenangan dia orang. Walaupun bilangan dia 300 lebih je. Dia yang musyrikin musuh tu 100,000 orang. Tapi Allah bagi juga kemenangan lah. Alhamdulillah lah. Kan? Itu maksudnya atas ketakwaan mereka, Allah bagi kemenangan mereka. Dan ada juga satu lagi peristiwa, iaitu peristiwa pembukaan kota Mekah. Itu kemenangan besar Islam lah. Sebab apa? Sebab Mekah yang asalnya tanah suci di zaman Nabi Ibrahim, lepas tu dah rosak pula dia punya bahala tak apa benda nama Allah Ta'ala itu. Dan ni bila Rasulullah buka semua kota Mekah, maksudnya Islam tu dah, Islam pula, Mekah tu dah kembali pada kesucian dia balik. Jadi tanah haram. Itu dia. Okey. Kita cerita pasal malam Lailatul Qadar. Bukan. Sebelum tu kita cakap pasal tanggapan orang Ramadan. Apakah tanggapan manusia Ramadan ni? Ada macam-macam juga niat-niat orang ni. Kita tengok. Ada orang, dia puasa sebab dia target nak fokuskan badan dia. Aku gemuk lah. Jadi aku target 30 hari ni turun 5 kilo satu hari. Contohlah. Kan? Turun 70, turun 10 kilo lah saya kata macam tu. Jadi Ramadan dia ni hanya puasa tahan apa je. Tahan supaya dia kurus badan. Tak kena juga niat dia tu. Walaupun betul lah. Walaupun puasa memang kita puasa, kita kurangkan makan. Memanglah turun badan kita. Tapi dia fikir hanya untuk jaga badan je. Bukan untuk hikmah Ramadan tu dia fikir. Macam tu. Begitu juga ada setengah orang macam kita lah. Kita kan sekarang ni kita ada Ramadan, mesti ada musim Ramadan. Lagi-lagi sekarang tahun ni dah buka lah semua Ramadan. Jadi faham je lah ada niat tu. Roti canai lah, murtabak lah, roti john lah, mi goreng lah, apa lagi ya. Tak benda dia fikir lah. Makanan apa gelai tu, dah salah lah. Kan? Kita bukan target makanan banyak sedap-sedap tu. Besok nak beli ni, sedap ni, nak beli ni. Saya ingat dulu kat sana, kat mana ni? Putrajaya tak silap saya. Penuh dia lain macam. Saya nak kerja kat Putrajaya dulu. Banyak pula dia punya tu. Kan? Jadi kita punya nafsu makan tu macam terlampau kuat pula. Padahal kita ni sebenarnya asalnya masyarakat tadi kita untuk
menahan nafsu. Kenapa kita pula pergi bulan Ramadan, nafsu tu dia tak boleh kawal, macam-macam kita beli. Kadang benda yang terpatut kita makan juga. Lah bazir. Dah salah lah. Puasa tu dah salah dah Ramadan ni. Jadi benda jadi benda bulan bazir pula. Kan? Tak boleh pula. Begitu juga setengah-tengah orang uh, dia puas di Ramadan ni, dia tahu Ramadan ni satu benda bulan yang pintu langit terbuka. Pahala berganda kan. Tapi dia macam apa cakap Ni cakap macam fokus pada fadilat je. Contohnya aku nak solat terawih, aku memanglah kita kan, kita memang bagus kita cakap pasal amalan tadi kan, kita bagus kita berjadual lah amalan kita. Okay, hari ni kita bila kita nak solat duha, kita nak zikir bila semua, baca Quran semua kan, memang betul. Tapi dia niat dia fadilat, nak kutip pahala dia masuk syurga. Macam ada tak kena lah. Kita ni buat betul benda ikhlas kan. Kita buat amalan, memang kita beramal, tak kisahlah ibadah wajib atau ibadah sunat sekalipun, ibadah fardu ain atau fardu kifayah, adalah semata sebab kita ni hamba Allah je. Kita hamba Allah. Jadi kenapa dulu Rasulullah SAW solat? Yalah, kerana Rasulullah pun dia masuk. Sebab dia rasa dia hamba. Dia tak fikir syurga neraka. Syurga memang dapat dah untuk dia. Tapi sebabkan dia redha. Dia, Allah tu Tuhan dia. Dia hamba. Alangkah Rasulullah SAW macam tu, dah kata kita pula, kita ni syurga neraka pula tahu mana yang satu nak boleh masuk. Kan? Ini orang masuk syurga pun, kufur syurga pun dah selalu beramal untuk Allah. Dah cakap kita lah. Syurga neraka mana satu tu masuk, tak tahu dah kita. Wallahualam. Moga-moga kita masuk syurga lah. Okay? Jadi satu lagi, orang ni dia beramal dia dalam Ramadan ni, dia setakut. Kenapa takut? Dia takut kenapa? Sebab kata dalam hati dia lah, ya Allah, Ramadan datang ni pula, aku takut kalau aku tak boleh beramal sepenuhnya Ramadan. Aku takut tak dapat sempurnakan segala apa yang Allah bagi pada aku ni. Aku tak sempurnakan amalan aku. Tak boleh sempurnakan, tak boleh mengalahkan, mendidik nafsu aku ni. Tak boleh datangkan sifat gambaran aku padamu, ya Allah. Jadi ya Allah, kau bagikanlah kekuatan untuk supaya aku buat amal sungguh-sungguh Ramadan ni. Itu orang ikhlas. Itu orang yang ikhlas Ramadan datang. Dia takut kalau dia tak sempurnakan Ramadan dia. Tak yakin. Sebab apa amalan semua dia buat sama ni. Walaupun dia tu orang yang ahli ibadah. Tapi dia tahu alam yang beri kekuatan dia beramal. Dari anggota dia dengan hati dia dengan mahu beramal ni adalah kerana Allah. Kan? Jadi dia bagi dia tak apa amal ibadah pada dia itu hanya untuk Allah aja. Bukan untuk masuk syurga neraka, bukan. Itu tahap tingkatan iman tinggi tu. Walaupun kita tahu kita masuk amal, nak masuk syurga, takut masuk apa? Takut neraka, kan? Tapi dia penting dia takut pada Allah. Itulah tingkatan iman takwa yang tinggi lah. Ya. Jadi moga-moga kita lah, okay? Ada niat ikhlas macam itulah. Ya. Kita beramal kerana Allah. Betul dikatakan dalam doa kita. Sungguhnya ibadahku, solatku, ibadahku, hidup matiku kerana Allah. Dia tak kata, sungguh solatku, ibadahku ni semua ni supaya tak elakkan neraka, tak ada tu. Maksudnya bila kita buat titah tu, kita kata solatku ini, ibadahku ini, ibadah lain lah. Maksud tak kisahlah puasa ke apa kan, zakat ke. Hidup mati kita ni untuk Allah je. Itu maksudnya betul hati dia untuk pada Allah. Tapi kita ni biasalah. Kan? Kelemahan kita ni, moga-moga lah apa yang setakat ni sampaikan untuk semua lah. Sama saya jugalah, saya pun tak ikhlas juga kadang. Semua, itu kita tetap amal. Kita ikhlas untuk amal. Dan tak ikhlas tetap amal. Dan nak kutip-kutip masuk syurga berapa banyak 100% syurga. Ni kenapa 100 masuk syurga tak ada. Sebab takut bila kita beria beramal, masuk je dekat sana, akhirat nanti muflis. Nazubillah tu. Allah alam lah. Kan tak nak macam itulah kita kan. Tengok kosong, mana lagi amal ibadah aku semua ni? Engkau tak ikhlas ibadah aku. Dan sampai macam tu kita kat akhirat nanti. Okay, seterusnya cakap pasal malam Lailatul Qadar pula. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling
orang kata malam yang sejuk lah, uh, malam yang khas Allah bagi. Sebab apa? Tapi dia Allah tak ni dalam orang kata dalam apa, dalam 20 ke atas kata tu lah. Bila kita beramal dalam malam Qadar ni, soalan macam 1000 malam kita beramal. Pahala 1000 lah. Kan contohlah solat sunat tarawih je atau kita sedekah masa tu, soalan macam 1000 hari kita sedekah. 83 tahun kita sedekah. Macam tu. Jadi uh, nak cari Lailatul Qadar ni boleh je. Boleh tengok dekat mana lah. Mana-mana pencukai ulama' ada kata pokok sujud. Ya betul lah, ada pokok sujud. Itu daripada Imam Ghazali. Di malam Lailatul Qadar ni jangan kita, ni kena kita nak fokus. Bukan malam Qadar je. Sebenarnya semua setiap malam pun kita kena fokus Ramadan kita. Amalan kita lah. Lailatul Qadar ni hanya siapa yang dapat. InsyaAllah dapat lah. Kalau kita buat ibadah pun tak nampak pun benda-benda yang apa macam tanda-tanda kedatangan Lailatul Qadar tu pun beramal lah. So Allah nak tengok kita ikhlas. Betul tak, Dik? Allah nak ikhlas je. Kan? Kita datang malam tu untuk Allah je. Solat tahajud untuk Allah je. Itu yang penting dia. Bukan Allah kata, memang dikatakan Allah kata Lailatul Qadar macam ni kan dalam surah Al-Qad kan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalu malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dah tenang Allah kata dalam surah Quran, dalam Al-Quran tu. Tapi kita beramal biar kita ikhlaskan Allah. Macam tu. Bangun tahajud ke? Tak Allah juga. Ya. Jadi bila kita Ramadan tu, kita gunakanlah sebaik-baiknya. Ya. Gunakanlah sebaik-baiknya Ramadan ni. Kena datang sekali je. Dan belum tentu kita tahun lepas kita jumpa lagi Ramadan tu. Jadi saya harap apa yang saya cakap selama ni bergunalah untuk semua, untuk saya dan saudari semua. Supaya kita beramal sungguh-sungguh Ramadan nanti. Dan kita, yang penting kita cakap ni, kita ikhlas beramal. Tinggalkanlah benda-benda kemaksiatan, tinggalkanlah benda-benda yang melanggar. Dan pandailah kita menjaga hawa nafsu kita supaya tak terlebih lah, kan. Jadi sampai sini je lah. Kita boleh bagi misian lah. Okay, tazkirah masalah ni. Apa yang semua tu baik tu semua tadi cakap ni adalah semua daripada Allah Ta'ala, dan apa yang lemah tu adalah kepada diri saya sendiri sebagai hamba yang berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.